Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, seperti biasa kita buat sesi sembang santai macam biasa. Okey, sambil minum kopi, hari ini air tak banyak. Jadi kita tak boleh lama-lama. Hari ni saya bawa jam. Okey. Jadi saya boleh tahulah berapa minit dia ada. So yang pertama sekali saya minta maaf sebab saya janjikan pada pukul 10 malam. Tapi saya terlewat 15 minit hari ni kerana saya ada satu kerja penting tadi. Saya mesej ada seseorang lah, kan? Aduh. Santai-santai, lepak-lepak, minum teh. Minum dulu. Mana kopi korang? Okey. Kita bagi beberapa minit untuk geng-geng kita semua pekat masuk. Okey. Kalau geng kita pekat masuk, baru syok ramai-ramai minum kopi. Letak kopi depan. Okey. Ramai betul orang yang suka dengan saya punya kesana kesini tu pasal apa? Okey kan kalau saya jadi rappers? Nak jadi rappers dulu zaman kali terakhir saya menyanyi rap. Saya cerita kat korang Okay, kali terakhir saya menyanyi rap tahun 1992 dekat dalam surau sekolah menengah agama. Tu gila tak gila kami dululah. Okey. Nak dengar ke saya nyanyi rap? Siapa kata nak dengar saya nyanyi rap? Saya akan nyanyi rap. Tapi sekali ni je. Lepas tu saya takkan nyanyi dah sampai bila-bila. Setuju? Tajuk kita malam ni macam biasalah. Bukan ada tajuk sangat. Kan? Saya nama pun sembang santai. Okey. Saya nyanyi satu lagu lah. Lagu rap Dah korang suka sangat saya punya apa tu? Kesana kesini tu. Okey, boleh? Okey. Dengar tu. Kali ni je memang saya takkan nyanyi sampai bila-bila. Kali ni je. Tapi rap dia yang saya buat ni rap agama tu tak? Okey, rap agama Macam mana lagu tu? Lama dah sebab last kali 1992. Waktu tu zaman tu MC Hammer lah, For You To See lah. Betul. Time tu memang saya menyanyi rap pakai mic surau. Dalam surau saya menyanyi rap. Lepas tu ustaz marah sampai sekarang saya tak nyanyi rap. Okey. Okey, rentak dia macam ni. Dengar tak? Tapi ini rap apa ni? Rap agama tau. Macam mana lagu dia? Okay. 1, 2, 3, 4. Suasana pagi makin berseri-seri bila matahari mula menunjuk diri. Terukis keindahan dalam keharmonian, terpamer kekuasaan Ar-Rahman. Burung-burung berkicau di celah pohon hijau menitislah embun. Dari hujung dedaun, lembut bayu menyapa bagai membelai jiwa tersingkap dosa-dosa yang tersisa. Redolah aku, hanya padamu, redolah aku. Hanya padamu, redolah aku. Hanya padamu. Dan limpahan nikmat di bumi ini. Keindahan alam, keindahan Islam, kemanisan iman, iman yang disyukurkan. Persada kecintaan, takwa jadi hiasan. Biarpun kehinaan di mata insan. Segala keperitan jadi rencana perjuangan. Itulah sunnatullah dari zaman Rasulullah. Biarpun tumpah air mata dan darah, tak peduli demi cinta ilahi. Tu lagu nasyid tu. Saya ubah jadi rap. Lepas tu buat persembah menyanyi dekat surau.
surau sekolah agama dengan mic surau, kena hambat dengan ustaz. Kisah dulu 1992. Okey. Okey, jadi sempena hari jadi ayah saya yang ke-77 yang baru lepas ni. Saya nak ucapkan selamat jadi, selamat hari lahir kepada ayahanda saya yang telah banyak mendidik saya daripada dulu sampai sekarang. Kan? Dan banyak sejarah-sejarah hidup ayah saya yang saya tahu yang menjadi inspirasi pada saya. Okey. So malam ni kita nak sembang apa? Dah berapa minit dah? Oh, baru 7 minit. Okey. Nak dengar sekali lagi ke lagu rap tu? Nak dengar sekali lagi ke? Tu lagu nasyid. Asalnya bunyi nasyid macam ni. Suasana pagi makin berseri-seri bila matahari mula menunjuk diri. Terlukis keindahan dalam keharmonian, terpamer kekuasaan Ar-Rahman. Okey. Lepas tu, dapat dekat kami, geng-geng sekolah Ma'had ni, yang geng-geng kepala gila-gila lah, nakal-nakal lah, tukar jadi rap. Waktu tu memang zaman rap. For You To See, MC Hammer, Vanilla Ice, Feminin, kumpulan Feminin dulu, Elite, zaman-zaman tu lah. Kami tukar jadi rap. Suasana pagi makin berseri-seri bila matahari mula menunjuk diri, terlukis keindahan dalam keharmonian, terpamer kekuasaan Ar-Rahman. Burung-burung berkicau di celah pohon hijau, menitislah embun dari hujung dedaun, lembut bayu menyapa. Bagai membelai jiwa, tersingkap dosa-dosa yang tersisa. Redolah aku, hanya padamu, redolah aku, hanya padamu, redolah aku, hanya padamu, dan limpahan nikmat di bumi ini, keindahan alam, keindahan Islam, kemanisan iman yang disyukurkan, persada kecintaan, tak kau jadi hiasan, biarpun kehinaan di mata insan, segala keperitan jadi renca perjuangan. Itulah sunnatullah dari zaman Rasulullah, biarpun tumpah air mata dan darah, tak peduli demi cinta ilahi. Wahai teman-teman, majulah ke hadapan. Ayah tu lagu dulu-dulu, nasyid tu. Okey. Mari kita bersembang pasal PKP, pasal COVID-19. Korang pun dah bosan dah dengar hari-hari benda tu kan? Tuan sekolah mana dulu? Sekolah Menengah Agama Kuala Lumpur. Al-Mahadi Islam fi Kuala Lumpur. Ini ada satu soalan. Dah ramai orang bermesej kepada saya. Dia tanya daripada Amirul Mat Said, tuan betul ke boleh jadi kita akan perang dengan Korea Utara masa kes pembunuhan Kim Jong Nam di KLIA, bla 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 bla. Saya pun bacalah, kan. Dia baca kisah tu macam kisah aku sepasang kasut. Cerita dia macam tu. Tapi beginilah. Banyak operasi-operasi tentera, banyak operasi-operasi polis dan banyak operasi pasukan perisikan-perisikan kita, dan semuanya berdarjah rahsia besar, kan. Jadi mana dia dapat cerita tu saya tak tahulah, kan. Mungkin ada benar, mungkin tidak benar, kita pun tak tahu. Kita tanya dia baliklah, kan. Tapi dalam situasi waktu adik Presiden Korea Utara tu dibunuh, memanglah teganglah sikit, kan, di antara negara dengan negara. Tu biasa, kan. Tapi kita punya perisikan telah membuat kerja dengan baik. Kita punya siasatan daripada PDRM, daripada tentera telah membuat benda yang baik dan semuanya okey. Okey? Ahmad Faiz, ramai tak faham PKP tu apa. Ramai kod Kedah ni ingat Pulun Kedah Pulun. Okeylah. Dalam masa 72 jam kita akan dapat berita mengatakan adakah PKP itu disambung atau tidak sambung. Lepas tu ikut poll yang dibuat oleh beberapa page
So tengok adakah ramai bersetuju sambung atau tak sambung. Memang betul benda ni perit. Ialah manusia terkurung, terduduk saja kan. Tak apa tu rezeki kita hasil pencarian kita jadi sikit. Memanglah dalam waktu macam ni orang akan tertekan, tapi nak buat macam mana? Pendapat saya mudah saja. Pendapat saya adalah kita ni kena buat sesuatu benda tu betul satu kali. Supaya kita tak ulang benda tu berkali-kali. Okey. Biarlah kita punya PKP ni nak jadi lama mana pun tak apalah. Tak apalah. Kita susah satu kali je. Satu kali je kita susah. Okay? Bila kita selesai susah satu kali tu, insya-Allah kita tak susah dah lepas tu. Kita tak naklah kita susah sekejap. Lepas tu kita tak tahan susah tu. Kita bebas balik. Kemudian jadi balik. Dah susah balik. Berulang-ulang macam tu. Kita pun penat. Okay. Okay. Pasal COVID-19 ni saya pun pelik juga. Sampai sekarang tak ada saintis yang membuktikan dari mana datangnya virus ni. Puas agak saya cari. Kan? Apa tu orang tanya saya ni? Farhan Paan dengan Anggrek Iza. Tuan rasa PKP sambung tak? Sambung lah. Hati saya cakap kata benda tu sambung. Macam mana pun biar kita buat sekali tu, betul. Jangan kita buat benda tu berulang-ulang 3-4 kali. Kita pun penat. Okay? Okay. Dan ni kita sembang apa lagi? Fadli Aiman. Tuan, kenapa latihan kadet tuan di New Zealand? Ada apa-apa hubungan ke antara Malaysia dan New Zealand? Ada. Kita tertakluk kepada perjanjian kita ni, negara kita ni banyak perjanjian. Salah satunya lah FPDA. Bermaksud Five Power Defence Agreement. Yang terdiri daripada 5 negara lah. Five Power Defence Agreement, 5 negara, iaitu Singapore, United Kingdom, Malaysia, Australia dan New Zealand. Kan? Lepas tu kita ada banyak bilateral punya. Bilateral itu maksudnya satu negara ke satu negara. Lepas tu kita ada banyak multilateral agreement dengan negara-negara lain dari segi pertahanan. Jadi saya dulu pergi ke New Zealand kerana diberi tempat kat sana untuk saya meneruskan saya punya latihan kadet. Itu cerita dia. Okay? Okay. Alif Halim. Tuan, share latihan untuk lajukan pergerakan mata sewaktu sparring. Dulu kami ambil baldi air, buka mata luas-luas, pocikkan air tu dekat mata. Pocik. Jangan berkelip pula. Tahanlah pedih tu mata sikit. Okey. Tuan rap sekali lagi tak sempat tengok Syafinas Aziz. Alah, kejap lagi tengoklah semula. Okey, penatlah nak rap 2-3 kali. Dah 2 kali dah saya buat rap tau. Cukup lah tu. Orang tua-tua rap kau boleh lama-lama. Ziza Ziz S. Kenapa Indonesia tak masuk dalam Five Defence tu tuan? Indonesia kita ada bilateral agreement dengan dia. Okay, tak ada masalah. Kita ada Malindo. Dia panggil Malindo. Malaysia-Indonesia Agreement macam tu. Kita banyak dengan Indonesia. Kan? Cuma yang ni Five Power Defence Agreement ni daripada 5 negara ni terdiri daripada negara Commonwealth yang bekas daripada British dulu. So, jika apa-apa berlaku di antara 5 negara ni, insya-Allah kelima-limanya akan membantu. Macam itulah bahasa mudah je, bahasa kampung dia kan. Macam itulah. So, daripada segi latihan ada bergabung, daripada segi kursus, macam tu. Okay? Aiman Zarif, ayah anda tanya 2 kali nak Aiman. Tuan, kalau saya nak belajar ilmu survival dengan tuan boleh tak? Okey, kepada siapa-siapa yang nak tanya ilmu survival, nak tanya tips ilmu survival, bukan saya tak nak ajar.
Bukan saya tak nak ajar, saya tak kedekut ilmu, tak ada masalah. Tapi saya menghormati sahabat-sahabat saya yang sedang mengajar yang sudah pencen daripada tentera dan mengajar. Mereka juga merupakan jurulatih-jurulatih survival yang bagus. Yang bagus dengan banyak pengalaman. Salah seorangnya buka Facebook Pendekar Rimba. Okay? Facebook Pendekar Rimba. Ikut dia. Dia banyak kursus yang dia buat untuk orang-orang awam. Okay, belajar dengan dia. Aidil Rohazat, tuan pernah tahu cerita Tun Mamat dengan Spetnas tak? Kalau tahu ceritakan. Oh, tak tahu. Muhammad Solikin, tuan macam mana nak berhenti rokok tapi susah, macam mana nak berhenti? Saya pun berhenti mula, berhenti sambung. Hang cakap pasal rokok, saya pun duk cari mana saya punya tu nak. 1 minit. Minum dulu. Relax lah. Jangan laju-laju sangat. Muhammad Farhi, tuan ceritakan macam mana tuan jadi askar dari awal sampai contoh di universiti ataupun okey. Okeylah. Ramai sangat orang tanyakan. Saya masuk tentera lepas SBM, saya kerja beberapa kilang lah, buat sawah lah, berlakon cerita movie lah, cerita Pendekar Kelana, Semuta Hitam kan. Jadi ekstra lah kan, cari duit. Lepas tu saya masuk ke Maktab Tentera Diraja Division Cadet. Okay. Terpilihlah untuk menjalani latihan pegawai kadet. Lepas tu daripada situ saya nak kisah masuk tentera tu pun panjang kisah dia. Saya tak mau cerita, sedih korang nanti kalau boleh korang dengar. Jadi saya masuk dan saya jalani latihan 5 bulan, nak masuk 6 bulan. Saya terpilih daripada semua sekali tu, terpilih untuk pergi ke New Zealand. Baru saya pun pergi New Zealand. Sampai kat New Zealand, macam mana saya ceritalah. Sana 1 tahun 6 bulan. Habis 18 bulan tu balik. So saya ada 2 komisen lah. Saya ada Queen Elizabeth punya tauliah dan juga yang di Pertuan Agong. Kan? So saya teruskanlah kerja dalam tentera. Okey, lain. Kita ringkas-ringkas lah. Tuan, bagi tips persediaan sebelum pergi kursus TTS daripada Fadilah Paiman. Mental, physical, fitness. Paling penting fitness. Jaga betul-betul. Kan? Fitness kamu out je, habis. Okey, Man Gayung. Soalan tu, cikgu, pernahkah komando kita pernah tinggalkan siling di Filipina semasa pencerobohan Puak Sulu di Sabah dahulu? No comment. Okay? No comment. Dah. Faham. Okay. Suami Intan, kena bagi tahu pernah masuk 24 RMD, sir. Saya ada Battalion Askar Melayu ni, saya ada 4, 5. Salah satunya 24 lah. Nick Fazrin, tuan, kalau anak tuan nak sertai ATM bagi tak? Mampu aku tak bagi. Mampu saya tak bagi. Macam ada bapak saya lah. Ayah saya dulu, saya nak masuk. Saya ni satu-satunya anak lelaki dia tau. Memang. Mampu saya tak bagi. Tapi saya punya degil, dia bukan apa. Kalau betul dia nak jantan, dia buktikan lah diri dia. Saya takkan bagi, saya takkan sokong. Dia nak, dia pergi sendiri. Tak ada masa nak manja-manjakan saya. Dia usaha sendiri, dia pergi sendiri, dia pergi temuduga sendiri. Saya takkan hantar pun temuduga tu. Dia masuk latihan, dia pergi latihan. Saya takkan sokong pun. Yang saya nak tengok apa keputusan dia. Lulus tak lulus, itu je. Kan? Janganlah manja kan. Macam mana dia nak berjaya kalau kita manja kan? Masuk, baru nak masuk askar pun dah manja kan? Macam mana cerita? Itu pendapat saya. Itu cara saya. Natasha Shah, tuan nak tanya, kenal tak siapa Tok Uban? Meja Nizwan tu kah? Yang dah pencen tu? Kawan saya dulu tu.
Aduh, Ustazah bila nak live tuan, teringin nak tengok. Tak boleh lah. Barang-barang yang mahal, orang-orang berkualiti, bukan boleh kita boleh tunjuk selalu. Betul tak? Kalau saya tunjuk selalu, nanti korang sokong dia, bukan sokong saya. Faham tak? Ha. Afikri bin Umar, tuan sebelum ni berkhidmat di camp mana? Oh, banyak camp. Banyak. Merata daripada. Banyak lah. Faris Syazwan, yang tu saya dah jawab. Baru tadi jawab. Main pasal kes Korea tu Lepas tu yang entah apa-apa viral dekat apa. Dekat Twitter lah apalah. Saya senyum je baca. Malas nak cakap banyak lah. Muhammad Zukari bin Umar. Salam bro. Dulu main gayung terbang berapa orang. Lepas tak silap 15 orang kan. Yalah dulu 15 orang tu beres je. Alhamdulillah. Sekarang ni dalam 8 orang boleh lagi. Okey. Kejap, tengok jam. Hari ni saya bawa jam. Hari ni saya bijak sikit. Afikri bin Umar, yang terakhir camp mana? Amin Def. Dah 5, 10, 15, 20. 23 minit. Okay? Siti Nabila, salam tuan. Tak ada joget ke sana ke sini ke hari ni? Kalau cukup lah tu. Hotel-hotel boleh tunjuk banyak-banyak. Cerita pasal joget ni dulu, saya pernah menang pertandingan menari dekat Johor Bahru dengan 2 kali dekat Sandakan. Itu kisah dulu-dulu. Benda tu seni, bukan ada apa, seni je. Saya suka belajar segala-galanya. Kan? Menyanyi pun satu seni, menari pun satu seni. Belajarlah, cuma jangan berlebihan, itu je. Aiman Rahman, tuan kalau nak lepak ngeteh dengan tuan lepas habis PKP, boleh bawa awek. Okay? Bawa awek, aku tengok engkau je, buat apa? Mata tu sakit tu lah. Baik tengok adalah kata penyejuk mata kan. Bawa awek 2 orang. InsyaAllah saya akan mengeteh korang. Tuan, baju kelawar hutan tu ada ke jual? Ni belakang ni. Nak ke? Buat sendirilah. Saya buat sendiri dengan tangan saya. Pahit kenangan tu. Sebab saya jahit sendiri dengan tangan. Terpaksa potong satu-satu jahit sendiri dengan tangan. Ya Allah, seksa. Tapi tengoklah. Saya baju ni sudah berumur 15 tahun. Dan masih steady lagi. Dan telah banyak berjasa dengan saya. Kita nak hidup kan? Kita nak hidup, bukan nak mati. Kalau kita pakai benda tu bagi orang nampak kita, buat apa? Kita pakai tu supaya orang tak nampak kita. Kan? Jadi, buatlah yang terbaik. Okay? Tuan, bagi petua-petua ilmu hutan, tuan. Jeb Omar, if Mindef tuan ada kenal tak Major Norazan Omar? Tanya je. Lieutenant Colonel Norazan Omar, CEO saya dulu tu. Okay? Ilmu hutan banyak dah saya dah bagi. Tanya spesifik ilmu apa yang kamu, atau petua apa yang kamu nak. Baru saya boleh jawab. Kalau kamu tanya ilmu hutan ni luas. Kan? Soalan pasal Korea tadi saya dah jawab. Sekejap lagi korang tengok balik. Okay? Salam tuan, nanostick flavor apa tu? Oh lah, dah nak habis lah. Ni PKP ni susah betul nak cari. Hai Isma, baru online ke? Naim Ilyas, ada combat proven ke baju tu tuan? Of course. Sembang-sembang ni, air kopi korang mana? Dah order belum? Minum lah dulu. Kopi ginseng campur tongkat ali, barulah power. Okey. Belanja tari silat 1. Saya dah belanja dah dekat saya punya video. Cukup lah tu. Bukanlah tunjuk banyak-banyak. Betul tak? Sikit-sikit sudahlah.
Ammar Ezhar Roslan, tuan bila nak keluarkan buku? Pengalaman atau apa? Masalahnya saya rasa macam diri saya tak layak lah. Nak buat kalau saya, ramai lagi orang lebih boleh berilmu dan lebih berpengalaman daripada saya. Kan? Jadi, kalau saya keluar buku tu, satu lagi saya tak pandai nak terbitkan buku. Kecuali ada penulis buku duduk sebelah saya cerita, dia tolong type, saya editkan, lepas tu buat buku, yang tu saya boleh. Okay? Tu lah. Empang Aning satu kali. Empang Aning banyak sejarah. Murtabak Malindo GTK. Ilmu minyak senyonyong ada tak tuan? Okey, saya cerita pasal ilmu minyak. Dulu saya pernah kena minyak mayat Tok Sami. Cerita dia, dah korang nak bercerita kan? Saya ceritalah. Waktu tu saya duduk dekat Alostar, camp Alostar. Jadi saya duduk kat camp. Saya tak duduk dekat rumah mak ayah saya. Jadi waktu malam, ada satu malam tu lah, saya mimpi saya bersetubuh dengan satu perempuan. Tak kenal, mimpi, nama pun mimpi. Ini mimpi orang lelaki. Mimpi bersetubuh lah. Kan? Lepas tu, dalam mimpi tu, besok pagi saya bangun. Mimpi tu saya bersetubuh dengan perempuan tu. Lepas tu, yalah, puas lah kan. Besok pagi bangun, saya pakai seluar pendek, seluar bola. Kan dalam seluar bola tu ada putih kan, ada kain putih. Saya bangun-bangun pergilah nak mandi. Ni kat camp ni. Saya nak mandi saja, tengok saya punya seluar tu, bukannya air mani, darah. Darah. Merah. Macam perempuan period tu tak? Penuh darah. Terkejut saya. Dah, kenapa jadi macam ni? Kan? Lepas tu, lepas tu saya siap-siap mandi, dah habis mandi, siap-siap baju, pergi buat PT lah. Physical training kan. Ambil barisan, buat latihan senaman pagi tu. Waktu tengah berlari tu, memang rasa betul sakit. Sakit habis sendi-sendi saya ni. Habis sakit. Pinggang, lutut. Habis sendi-sendi ni rasa sakit. Tak sedap hati dah. Masuk hari kedua makin sakit. Kan? Lepas tu saya pun, korang jangan bertanya. Jangan tanya sebab saya tengah bercerita. Lepas tu saya 2 hari lepas tu saya balik ke rumah. Saya balik ke rumah, ke kampung saya. Saya balik ke kampung saya, naik kereta lah. Sampai dekat depan rumah saya punya keluarga, tapi bukan mak ayah saya punya rumah. Satu lagi rumah, keluarga. Saya tengok rumah tu nampak buruk. Korang pernah tengok cerita Nang Nak kan? Cerita Nang Nak pernah tengok kan? Okey. Macam tu lah. Rumah tu tak ada masalah. Saya nampak orang dalam rumah, pintu-pintu depan kan terbuka. Saya nampak lah orang dalam rumah apa semua tu. Tapi nampak rumah tu buruk sangat-sangat. Macam rumah dah kena tinggal. Macam cerita Nang Nak tu. Tahu? Cerita hantu Nang Nak tu. Saya duduk dalam kereta, saya termenung. Kata, kenapa ni jadi macam ni? Saya pun buka pintu. Saya jalan. Saya jalan. Saya kata, mesti ada benda tak kena ni. Saya pun bacakan Al-Fatihah sekali. Saya baca 3 kul. Saya baca ayat kursi sampai wala ya'uduhu hifzuhuma, saya ulang 7 kali. Lepas tu saya baca surah Wad-Duha sebanyak 11 kali. Kan? Lepas tu saya tadah doa, ya Allah ya Tuhanku, tunjukkanlah aku apakah yang kena pada aku, apakah yang sakit yang ada pada aku ini datang daripada mana. Saya tunjuk macam tu. Okay. Lepas tu, ni rumah. Kan? Saya buat tawaf. Tawaf kan. Tawaf tu, macam mana kita tawaf Kaabah lah. Saya tawaf. Saya pusing kali pertama. Waktu saya tawaf tu, kan. Saya berzikir je lah. Tak ada apa pun. Zikir. Pusing kali pertama. Pusing kali kedua. Bila pusing kali ketiga, tiba-tiba mata saya tertarik dekat satu pokok bunga tau. Ada pasu bunga. Saya tengok. Daripada dalam tanah pasu bunga tu, dia keluar macam tu. Nak tahu apa dia yang keluar? Botol panjang ni.
Tiba-tiba keluar, dia keluar sendiri. Saya tengok, botol datang mana ni? Daripada dalam tanah kat pasu tu keluar. Lepas tu saya pun nak pegang lah. Saya nak pegang lah botol tu. Elok tangan saya nak pegang saja, tiba-tiba berbuih dalam tu, botol tu, berbuih. Keluar tu, keluar buah. Kan? Saya kata, apa benda ni? Kan? Bila tangan saya jauh, buih tu hilang. Bila tangan saya dekat, dia keluar buih. Buih macam air gas tu, naik. Macam benda tu panas kan? Kata, saya pun pergi ambil kain buruk satu. Kan? Saya tekuk minyak tu, botol minyak tu, saya ambil. Saya terus naik kereta, saya balik rumah. Saya balik rumah saya. Yang tadi tu rumah adik-beradik. Kan? Saya balik rumah saya. Dalam hati saya kata, apa benda ni? Sebab, cuba kita fikir, kalau benda ni elok, mesti duduk dalam rumah. Tapi benda ni mesti tak elok. Sebab tu orang letak luar rumah. Okey, letak luar rumah. Apa yang saya buat, kan? Saya sampai kat rumah saya letak tu kat luar rumah, kat tepi tong sampah jauh-jauh. Lepas tu saya balik mengadu pada ayah saya, pada mak saya apa semua. Kan? Lepas tu malam tu saya ambil botol tu, saya bawa balik camp. Saya bawa balik camp, saya letak botol tu kat depan. Lepas tu saya bacakanlah, Ya Allah Tuhanku, tunjukkanlah aku benda apakah ini. Sebab pelik. Pelik. Jadi saya tutup mata. Saya bacakan surah-surah lazim, ayat-ayat lazim macam biasa. Minta Allah tunjukkan. Terus saya terlena. Saya terlena je, saya nampak. Minyak yang saya ambil ni tadi, rupanya minyak mayat Tok Sami. Maksud dia ada Tok Sami yang meninggal dekat sebelah utara. Kan? Belah Siam tu. Tok Sami tu meninggal. Dia sebelum dia tanam, dia orang salai. Tok Sami yang ni jenis tak tahulah pengajaran jenis apa dia orang ni yang buat ni. Dia salai ni mayat Tok Sami ni sampai keluar minyak tu dia kutip. Lepas tu minyak tu ikut dalam yang saya nampak dalam mimpi saya tu, dia sapu dekat tapak kaki saya, bukan tapak kaki, tapak kasut. Kan bila kita kasut dalam tu kan, dia sapu situ. Lepas tu dia sapu dekat tempat handle buka apa dia? Pintu kereta. Dia letak situ. Jadi bila tangan saya pegang saja pintu kereta nak buka, benda tu kena kat tangan saya lah. Bila saya pakai kasut saja, masuk dalam kaki saya lah. Patutlah saya punya ni habis. Rasa sendi-sendi saya sakit. Saya tak sempat berubat. Jadi apa yang saya boleh buat ialah 3 hari lepas tu kena masuk operasi. Daripada Kedah operasi pula dekat Johor. Pergilah operasi kat Johor, dekat Tenggaroh waktu tu. Felda Tenggaroh. Gugusan Felda Tenggaroh tu. Kat Tanjung Leman tu. Saya pun duduk situ. Hari-hari saya kesakitan. Ya Allah, sakitnya. Tak tahu nak buat apa sebab benda dah masuk dalam. Benda dah masuk dalam. Jadi apa yang saya boleh buat, saya hanya berzikir, betul-betul tawakal pada Allah. Ya Allah, tunjukkanlah aku macam mana nak ubat diri aku ni. Aku dah tengah-tengah operasi. Kan, dekat tepi hutan. Tepi laut. Mana nak datang bantuan. Kan. Saya pun tak kenal seorang pun dekat kawasan Mersing ataupun Tenggaroh tu yang ilmu tinggi. Saya pun tak tahu, tak kenal. Jadi dengan kerja operasi nak kena buat lagi sebagai ketua pula tu. Nak jadi cerita, ada satu masa tu saya ada kesempatan pergi ke JT Tanjung Leman. Okay. Bila saya pergi ke JT Tanjung Leman, ada seorang tua. Dia berumur 100 tahun. Tapi dia punya sihat, gigi dia masih penuh, mata dia masih terang, memang jelas. Dia tengok je saya. Lepas tu sebab saya pakai baju uniform kan. Dia tengok je. Lepas tu dia panggil, kamu mari sini. Dia kata. Saya pun datang, ya cik, ada apa? Duduk sini. Kan? Lepas tu, dia kata, kamu sakit ke? Sakit cik, tapi tak tahu macam mana nak ubat. Saya pun tak tahu macam mana dia tahu saya sakit. Kan? Lepas tu, dia bacakan dekat air tu, minum. Kan? Saya pun ambil, kita tak tahu apa ilmu dia, kita minum je lah. Minum tu lah. Kan? Terus yang mana saya punya sendi-sendi tu. Itu kata ini Allah yang hantar. Saya tak tahu. Saya tak kenal dia. Saya tak cari dia pun.
Tapi bila dia kata Allah hantar bantuan, ya, kan? Ini yang saya selalu ajar tu. Waktu kisah-kisah saya kena santau apa semua, apa yang kita buat? Penyerahan pada Allah, kan? Kita tak tahu siapa yang Allah hantar untuk selesaikan masalah kita. Jadi kita ni, selain daripada kita mencari, benda paling penting sekali kita kena menyerah pada Allah. InsyaAllah, kalau kita betul-betul menyerah, kita betul-betul, Allah akan hantar makhluk-makhluk dia untuk bantu kita selesaikan masalah tu. Nah, sedangkan saya tengah operasi tu, tak berubat macam mana? Lepas tu, dia lepas minum tu memang kerja saya kejap nak kencing, kejap nak berak, kejap nak kencing sebab benda tu nak keluar. Cukup 3 hari, selesai. Hilang tu benda tu. Nak jadi cerita dia. Kejap. Okey, sekarang baru boleh tanya soalan. Sambil okey, dah habis dah cerita tadi tu. Cukuplah satu cerita. Minum dulu. Berapa minit dah ni? Kat 40 minit dah. Okey, tanya soalan. Sesi soal jawab sekarang. Sekejap nak baca komen. Okey. Okey, korang tanya soalan ke nak minta apa-apa, minta sekarang. Zulhelmi Maknoh. Kes acap yang hilang tu macam mana tuan? Okey. Tolong Muhammad Kutaibah Ramli, siapa yang duk sapu minyak tu? Okay. Dia macam ni, dalam sesuatu ilmu, apabila kita dikena sakit, kita jangan cari siapa yang buat kita. Tak payah, itu kerja Tuhan, bukan kerja kita. Nak balas, jangan sekali-sekali kamu nak hantar balik ilmu tu kat dia, nak balas balik kat dia. Jangan. Allah bagi kamu sakit, nak bagi kamu pahala, nak naikkan darjat kamu, nak tinggikan darjat kemuliaan kamu. Jadi macam mana kalau kamu hantar balik ilmu tu kat dia ke, balas balik, apa beza kamu dengan dia? Tak ada beza pun. Dua-dua masuk neraka. Jadi setiap kali bila kita sakit, orang buat ke macam mana ke, tugas kita ialah berubat dan sihatkan balik. Itu je tugas kita. Benda lain tak payah fikir. Okay? So sebab tu saya pun tak ambil tahu siapa sapu minyak tu. Saya lantak lah. Saya tu Tuhan nak balas lah. Saya bukannya Tuhan. Okey, kes acap yang hilang. Rupa-rupanya dah setahun dah kes acap ni, no? Saya tengok dekat Facebook memory, setahun dah rupanya. Jangan laju sangat tanya soalan. Sabar, pelan-pelan. Moon Bright, minyak tu untuk apa? Minyak pengasih ke? Tu bukan minyak pengasih, tu minyak nak kena ke orang. Tu minyak nak kena ke orang, nak jadikan orang tu mayat. Kalau saya tak berubat cepat, saya pun jadi mayat. Tak lama lah tu. Okay? Ada lagi tak pakcik tua tu? Saya tak tahu, minta maaf. Saya tak tahu. Kan? Saya pun tak kenal dia, sekali tu saja. Kan? Azrul Effendi Sobri, mai ayat pengasih. Buat apa? Botol tu apa ni, orang tua tu hancurkan. Macam mana dia buat tu kelebihan ilmu dia lah. Okey lah, cukup. Kita tukar cerita lain. Azri Sari, tuan huraikan sikit pasal ilmu laduni. Kalau tuan tahu, ilmu laduni ni ilmu yang mendalam sebenarnya. Dia kena kenal diri, dia kena kenal alam, dia kena kenal penciptaan, dia kena banyak orang sesat jadi kat ilmu tu. Saya tahulah, saya pernah tengok sikit-sikit lah kan. Najmi Naif, tuan macam mana nak minta restu ibu bapa untuk kita masuk askar? Sebenarnya ibu dan bapa mana-mana pun dia nak tengok anak dia berjaya. Okay, jadi kalau mak tak bagi pergi tu, kita cakap elok-elok dengan mak lah. Tapi kalau dia tak bagi juga, ada satu cara lagi, iaitu kamu kena buktikan bahawa kamu betul-betul nak dan kamu berjaya.
Jangan masuk askar sekadar macam nak masuk ngakak, masuk tu tak maulah. Tunjukkan betul-betul bahawa ni anak jantan, ni nak buat betul-betul, ni akan berjaya. Tunjuk macam tu. Kan? InsyaAllah akan ibu ayah akan okey. Okay? Muhammad Fitri, nama sama. Tuan ada betul tips tak untuk kuatkan semangat bagi orang lemah semangat? Okey, malam ni saya bagi ilmu, simpan elok-elok ilmu ni ya. Okey, ini jika kamu masuk hutan, jika kamu nak lalu lorong yang ada kongsi gelap dalam tu ke, ataupun kamu tak tahulah, mana saya tahu tempat awak kan. Jika kamu rasa hati berdebar, gemuruh kan, tiba-tiba rasa risau lah, benda ni macam mana. Okey, saya bagi ya. Ini untuk nak kuatkan semangat. Buat macam ni. Ni jari apa ni? Ni jari apa? Ini jari manis lah panggil kan. Okay, letak di tanah. Okay, ni letak di tanah. Okay, letak di tanah, duduk melutut, letak di tanah, bacakan Al-Fatihah. Baca pelan-pelan. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tak pelan. Baca pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tarik nafas. Tahan. Ni sapu di kening. Lepas tu sapu muka. Jangan lepas nafas lagi. Lepas tu sapu dada. Sampai ke perut, baru lepas nafas. Lepas tu bangun. Pergilah jalan. Okay? Ini kalau macam soalan tadi tu, kalau rasa nak lemah semangat, tip untuk nak kuatkan semangat, itu dia. Okay? Buat yang tu. Natasha Shah, Tuan pernah tahu tak pasal sihir yang menggunakan anak panah? Sihir ni macam-macam. Jangan kata anak panah, dengan rokok orang boleh guna sihir. Saya pernah tengok depan mata saya tau. Tapi ni ilmu orang Sabah. Tahu? Pakcik tu isap rokok. Dia hembus je. Orang yang kena hembus tu ikut dia balik. Terror. Cukup terror. Kan? Kat Kudat. Orang Kudat tinggi ilmu-ilmu sana tu. Kawasan Pitas. Kan? Betul orang Sabah. Kan? Anak dara sungai kat sana, ramai mandi memugai. Macam-macam dulu. Hebat-hebat ilmu sana. Okey, kita tengok soalan-soalan Pak Limha Nusantara. Saya tak tahu soalan tu. Iwin Ibrahim Irda. Okey, soalan ni bagus, iaitu Tuan bagi nasihat motivasi supaya bertabah dalam mengharungi PKP ni. Ramai yang hilang punca rezeki sekarang. Ya betul, kita semuanya sedang susah. Kan? Tak ada orang senang. Saya pun susah. Jangan tengok, alah dia ni meja Fitri, meja tak apa banyak duit. Jangan. Saya pun susah, bini saya pun susah, semua orang pun susah. Kan? Setiap orang tu diuji dengan kesusahan masing-masing. Dan kita pun simpati dengan ramai orang yang betul-betul susah waktu ni. Susah ya Allah. Sebab tu saya pesan. Waktu PKP ni, kita tengok diri kita, nombor satu. Yang kedua, kita jangan langgar pantang larang. Dan yang ketiga, tolong tengok jiran-jiran kita. Ada jiran-jiran kita, susu anak pun dah habis. Ada jiran-jiran kita, pampers anak pun tak ada. Ada jiran-jiran kita makan nasi dengan kuah je. Lauk pun potong. Ketul ayam potong 3-4. Okay? Tolong tengok jiran-jiran kita. Beres? Sebab tu bersabarlah. Banyakkan berzikir. Kan?
Macam saya pesanan kepada saya, pada orang yang tengah hilang punca rezeki waktu PKP ni, ingat surah Alam Nashrah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ingatlah, setiap kesusahan ada kesenangan selepasnya. Ingat, setiap kesusahan ada kesenangan selepasnya. 2 kali Allah sebut dalam Al-Quran benda ni. 2 kali. Dia ulang ayat yang sama. Kalau Allah ulang ayat yang sama, maksudnya apa? Allah serius benda tu. Sangat serius. Jadi percaya yang itulah. Kita susah memang kita susah. Tapi kita susah tak lama. Katakanlah PKP ni kena 3 bulan sekalipun. Kita hilang pendapatan 3 bulan. Lepas tu Allah bagi kita rezeki 3 tahun. Tak maukah? Terus kita lupa tentang kesusahan kita ni. Macam itulah manusia. Manusia waktu dia susah, dia memang macam-macam dia fikir. Tapi bila dia senang, dia akan terlupa waktu zaman susah dia. Okey? Beres So kita bertabahlah ya. Okey, pasal Korea Utara tu saya dah jawab tadi ya. Awal-awal tadi ya. Pasal apa orang duk tanya pasal piramid ni? Kan? Saya rasa saya dah jawab dah waktu sesi yang kedua tu. Betul? Saya takkan jawab dah. Kes acap pun saya dah jawab dah lama. Muhammad Ajwad, tuan pernah tak musuh lalu sebelah tuan time tuan tengah on ground? Tak payahlah cerita tu. Apa kata kalau korang sendiri rasa benda tu? Okey. Jap. Bagi saya baca soalan ya. Amek Patih PMB. Tuan ada tak tip ke ayat Quran kau untuk hilang rasa gemuruh secara tiba-tiba? Tu saya dah bagi tadi. Ikut yang petua saya bagi Uzair Mat Razi. Tuan petua nak elak pukau. Saya pun pernah kena pukau. Ilmu pukau ni, dia ada banyak jenis. Ni kita sembang tau. Ilmu ni, macam saya cerita 2-3 hari lepas, ada 3 jenis. Yang pertama, dia baca buat kat orang. Yang kedua, dia suruh. Dia baca, dia suruh makhluk ke apa benda kan ni, pergi buat kerja bagi pihak dia. Satu lagi, ialah untuk diri kita. Kita baca untuk diri kita. Untuk diri kita. Baca kepada diri sendiri. Sebaiknya amalkan yang pada diri sendiri. Itu je. Kalau nak elakkan ilmu ni sebenarnya keyakinan kita. Tu Menteri Agama kita dah ajar dah. Menteri Agama kita, Datuk Senator pun dah ajar dah. Macam mana tu. Ayat tu cukup bagus tu. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Baca 3 kali. Benda tu bukan datang daripada mufti, bukan datang daripada meja fitri. Benda tu datang daripada hadis sahih Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang membaca ayat tu 3 kali sebelah pagi dan 3 kali sebelah petang, tidak ada keburukan yang ataupun kejahatan manusia jin kepada dia. Percaya kat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang cakap, bukan saya cakap. Okey? Oi, jangan laju sangat soalan bagi saya ni Kenapa duk tanya pasal ilmu je? Tanyalah pasal benda lain. Man Gayung, saya tak nak jawab soalan tu. Itu bahaya tu. Hafiz Rahman, tuan pernah sentuh hantu? Hantu ni berjisim ke? Cuba buka balik hadis zaman dahulu. Okey? Saya tak mau cakap. Kerana ni hadis sahih.
Zaman Rasulullah sendiri, ada para sahabat yang mencekik hantu. Kita panggil hantu lah, syaitan. Ada yang baling hantu tu dengan batu. Tahu? Ada yang baling dengan terompah. Ada. Ada yang tikam pun ada. Cuba cari hadis tu dulu ya. Okey, banyak soalan-soalan kat sini saya dah berjawab dah waktu sesi yang kedua, yang pertama dulu. Sesi minum teh. Okey. Okey. Oh, ni soalan ni bagus ni. Daripada Hafiz Akmal Ramli. Tuan selalu ada berita pemburu tertembak rakan sebab nampak macam binatang buruan di dalam hutan. Macam mana nak elakkan dari kena gangguan macam tu? Betul. Ramai sangat benda tu dah jadi pada benda tu jadi. Ramai sangat dah pernah tertembak kawan kan. Yang tu sebenarnya permainan jin-jin dalam hutan. Okey. Tapi kita boleh cuba elakkan. Bacaan-bacaan sebelum masuk. Lepas tu waktu kita dalam hutan, apa semua. Hutan ni bukannya ajaib sangat. Dan jangan kata Malaysia je ada hantu setan, kenapa kat Eropah tak ada? Jangan tanya soalan tu. Kan? Benda tu berada satu dunia. Dekat kutub utara ke, kutub selatan ke, mana ke, semua ada. Kan? Jin dan syaitan, iblis kata dia akan sesatkan manusia ni. Selagi nama manusia, dia akan sesat. Dia akan sesatkan. Dia akan rosakkan manusia. Jadi dia tak kira lah bangsa apa, agama apa, selagi nama ada manusia, iblis akan rosakkan. Jadi dia bukan, benda tu bukan kat Malaysia, bukan dalam hutan Malaysia saja. Okey? Itu kita kena, pemahaman kita kena bagi betul lah. Okey. Benda tu kena bacalah Al-Fatihah, 3 kul, sapu muka, sapu badan, kan? Okey? Aduh, kejap. Remy Rahim, adakah Hang Tuah dan 4 bersaudara memang wujud atau mitos? Okey, tunggu sekejap saya tunjuk jawapan dia. Okey. Ini buku Mbak tebal mana? Ini hikayat Hang Tuah yang dicetak dan dibuat oleh Perpustakaan Negara kita. Kan? Yang telah ditandatangani ke Datuk Seri Rais Utama Yatim, lepas tu Ketua Pengarah Perpustakaan Negara. Benda ni dihadiahkan kepada saya oleh Perpustakaan Negara waktu saya bagi ceramah dekat Perpustakaan Negara tahun lepas. Okey. Buku ni telah pun merujuk pada segala manuskrip yang ada di satu dunia mengenai Hang Tuah dan 5 bersaudara tu. Okey. Jadi dia bukan khayalan tau. Mereka ni, Perpustakaan Negara punya pegawai-pegawai tinggi ni, pergi ke UK, pergi ke Belanda, pergi ke Jepun, pergi ke China, pergi ambil manuskrip yang original, yang disimpan tu dalam muzium semua, diorang tengok balik, diorang kaji. Dan segala rujukan-rujukan tu, yang termasuk semua hikayat-hikayat Hang Tuah sebelum-sebelum ni, mereka kumpulkan, mereka tengok yang mana betul, yang mana tak betul, yang mana tambahan, yang mana bukan tambahan, lepas tu mereka jadikan ini. Okay? Jika nak tahu kebenaran Hang Tuah dan 4 bersaudara tu, cari buku ni. Ingat buku ni daripada Perpustakaan Negara Malaysia. Okay? Dan dibuat oleh pakar-pakar, golongan pakar, bukan seorang penulis. Daripada ramai pakar. Itu jawapan dia. Okey, saya tengok soalan-soalan. Oh, kena. Yang masuk lambat tu, sekejap lagi ulang balik lah. Pasal Korea apa semua tu, saya dah ada bagi tahu tadi dah. Okey. Okey.
Kejap lah, jangan laju sangat. Dah berapa minit ni? Dah berapa minit dah? Dekat sejam dah kan? Tak mau lama-lama dah. Yang tanya pasal pembunuhan King Jong-nam lah, pasal tu tak payah tanya sebab tadi saya dah jawab. Siti Nabilah, tuan pernah jumpa hantu setan kat luar negara tak? Ya. Waktu saya kat New Zealand. New Zealand sekali, Australia sekali. Tu kalau nak cerita, saya buat buku kan pasal benda tu. Come on lah. Kan? Kenapa tanya soalan-soalan macam tu? Kan? Kita dok tengok cerita Dracula lah, cerita apalah semua tu, sama je. Kan? Cerita Ju-on Korea lah apa, dia tak kisah mana-mana negara pun. Amirul Nazmi, tuan saya kerap bermimpi ada orang tua akan ajarkan ayat-ayat Quran. Contohnya dalam mimpi tu saya mimpi orang dipatuk ular, lepas tu dia suruh baca ayat sekian-sekian. Boleh beramal ke tuan kalau mimpi macam tu? Jangan. Okay? Dapat ayat daripada dalam mimpi, dapat silat daripada mimpi, dapat apa daripada mimpi, mesti rujuk kepada manusia. Rujuk pada manusia. Okay? Kalau ilmu tu ilmu benar, tak mungkin tak ada manusia yang masih hidup ni yang tak tahu ilmu tu. Okay. Jadi tak susah pun, apa benda pun kamu dapat dalam mimpi ke apa benda ke, rujuk pada manusia. Rujuk pada orang yang alim, orang yang ada ilmu tu. Okay. Kerana di akhirat nanti Allah akan tanya pada kamu, daripada mana kamu dapat ilmu ni? Kalau kamu kata, saya dapat daripada mimpi, saya mimpi tok saya. Kalau Allah tanya balik, kamu yakin ke itu tok kamu? Kamu nak jawab apa? Kita nak jawab apa? Tak pasal-pasal yang amal, apa segala yang amal yang kita duk buat tu, semua ditolak, dibuang macam tu, jadi debu saja. Betul tak? Jadi, sebaik-baiknya, bila kita, sebab tu kita bersanad. Apabila kita belajar dengan guru, kemudian kita tahu guru tu pula ambil daripada guru atas. Guru atas ambil macam tu. Jadi, jika di akhirat, Allah tanya kita, kamu dapat ilmu ni daripada mana? Kan? Kita boleh jawab, saya belajar, ya wahai Tuhanku, aku belajar ilmu ini aku dapat daripada mimpi, tapi aku telah merujuk dan dapat ijazah ilmu ini daripada ustaz sekian, atau contohnya kan. Lepas tu Allah akan tanya ustaz tu pula, kamu dapat mana? Macam tu lah. Dia punya sanad, naik ke atas. Faham tak? Okey. Ghazali Anwar, tuan, adakah kita boleh percaya dengan tulisan atau azimat? Benda macam tu, nak kata tak boleh percaya, tak boleh, tak juga. Nak kata boleh percaya pun tak juga. Sebab benda tu dia kena belajar. Benda tu bukan boleh main kita, orang bagi kita ambil, kita guna je. Jangan. Kita tak faham apa benda tu, buat apa kita nak. Ni, kita kena, benda yang ada kat kita mesti faham benda tu bendanya apa. Faham apa maksud tulisan tu. Okay. Hafiz Amdan, tuan pernah datang beli lipis? Biasa. Camp kuala lipis lah. Okey, kejap. Assalamualaikum tuan, ada simpan tak senjata Melayu lama, terakol dan lain-lain, siapa pembuatnya? Okay, saya bagi jujur ikhlas daripada hati saya tidak ada menyimpan satu pun senjata Melayu. Okay, yang ada pun saya bagi orang lain tolong pegang, tapi saya tak mau pegang. Okay, sampai sekarang saya tak ada senjata tu. Ayu Adli MK, bagaimana pula dengan ilmu mengurut yang dapat dari keturunan? Okay, ilmu mengurut yang dapat dari keturunan sama je, kan? Macam mana saya bagi tahu tadi, jika kamu dapat ilmu tu dalam mimpi ke, ilmu silat ke, ilmu mengurut ke, ilmu ayat Quran ke, jampi ke, dapat daripada mimpi, kena rujuk kepada orang yang masih hidup, yang ada ilmu tu. Kena cari. Okay? Lepas tu baru boleh amalkan ke apa ke. Okay. Kalau tidak, kita berguru dengan siapa?
Okey, saya baca komen-komen kejap ya. Saya baca komen-komen kejap. Iman Raza baru masuk. Khairi Mirai pun baru masuk. Mai Totoman Komos. Amboi nama. Tuan nak tanya pada firasat tuan. Agak-agak bila COVID ni nak berakhir. Kejap. Saya nak jampi kejap. Firasat macam Tok Bomoh. Tak tahulah firasat saya insya-Allah. Dalam lepas raya kot. Okey. Okey lah. Korang tak nak minum air ke? Ayak ke? Minum air dulu. Nadiah Tajudin pun baru masuk. Ini semua geng-geng saya ni. Al-Faisal Alias pun baru masuk. Okey, apa ni? Tuan, sedikit pertanyaan. Adakah sebenarnya perjanjian Tunku Abdul Rahman dengan British selain perjanjian kemerdekaan, adakah negara termasuk dengan hidden hand yang mengawal negara? Ini banyak sangat konspirasi ni. Maksud di New World Order lah. Tak. Hanafi Omar. Itu dah jawab lah. Lain. Kalau korang tak ada apa nak tanya, saya nak buat TikTok. Faham tak? Banyak lagi TikTok saya tak khatam ni. Ilmu TikTok saya tu baru beginner. Okey. Tak adalah, saya sudah buang TikTok tu, dah uninstall lah pun. Saja tengok-tengok syok-syok. Okey. Muhammad Ridwan Abu Bakar. Tuan, rambut tuan masih hitam meletok. Apa rahsia? Baru umur 43, takkan saya nak suruh saya beruban kot. Betul tak? Salam tuan, anak-anak kecil boleh terkena sampuk ke melalui reality TV mencari hantu? Okey, ini yang saya buat. Saya dah ada 4 orang anak. Anak saya daripada dia lahir-lahir, saya dapat dia kat tangan saya. Pertama, lepas azan tu, saya akan bacakan Al-Fatihah. Saya bacakan 3 kul dekat ubun-ubun. Okey. Lepas tu, selalunya anak-anak kecil kita yang bawah 2 tahun ni, waktu malam dia menangis, betul tak? Dia menangis. Dia nampak benda. Dia tengok. Sebab ada setan kacau. Setan kacau. Kan? Kita tak nampak setan tu. Kan? Jadi anak kita tu menangis lah. Sumbat susu tak mau, bagi tek tak mau, tepuk-tepuk tak mau, bagi buayan pun sampai setengah jam tak mau. Dia menangis dia, sebab mata dia duk nampak benda setan duk kacau kan. Cara dia mudah ya. Kita butakan mata anak kita ni, tutup mata anak kita daripada nampak setan tu. Lepas tu dia lena. Cara dia, baca bismillah. Baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Baca bismillahillazi la durun tu, baca. Kan? Lepas tu, sebagai yang mudah lah, saya malah apa yang panjang. Bagi baca ayat kursi. Kan? Lepas tu, buat selawat 7. Tengok ni. Letak ibu jari kat sini. Waktu baca selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 7 kali, 1 nafas. Lepas tu, ni, tolak kat langit-langit. Tekan langit ni. Okey. Air yang ada dekat ibu jari ni, sapu dekat dahi anak kita tu. Lepas tu sapu dekat kening ni, kat mata dia ni. Dah. InsyaAllah anak tu akan tidur lena. Faham ayat saya dah nak habis ni. Masa pun dah sejam lebih dah. Saya pun tak mau lama-lama lah. Apa nak suruh saya online berapa lama ni? Hafiz Rahman, tuan kalau jumpa hantu cukup ke baca Al-Fatihah? Sebenarnya tak payah baca apa-apa pun.
Dah jumpa hantu? Biar. Saya nak tanya korang. Dalam semua cerita hantu yang korang pernah dengar, jangan tengok TV. Jangan tengok TV. Okay? Yang betul-betul ni berlaku. Korang akan tengok 3 perkara aja. Yang pertama, orang tu akan cerita, aku nampak hantu. Yang kedua, aku bau hantu. Itu bau lah. Bau kemenyan lah, bau mayat lah, bau itu bau. Lepas tu yang ketiga, aku dengar hantu. Dengar orang menjerit lah, dengar mengilai lah. Tapi pernah tak korang dengar orang kena lestik dengan hantu, orang kena sniper dengan hantu, kan? Pernah? Orang kena tangkap kunci silat dengan hantu. Pernah? Tak ada. Tak ada. Sebab itu, kita sebenarnya nak takut apa dengan hantu? Itu saya pelik. Kenapa kita nak takut? Bila kita takut, hantu dengan setan ni, dia sama macam anjing tu, anjing liar tu, anjing liar. Kan? Lagi kalau kita takut dia macam tu. Kan? Tapi kalau kita dia pun dia pun tak berani. Faham tak? Kan kita khalifah kat bumi ni, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadilah khalifah. Okey. Ada apa soalan lagi? Muhammad Amin, tentang azan pertama tanah air tu. Tengok dekat Museum Negeri Kedah lah. Dulu dia ada signboard dekat Padang Tok Syekh tu. Dia tulis situ. Sekarang hari tu saya pergi, signboard tu dah kopak dah. Pasal Lahad Datu lagi. Saya dah jawab dah. Saka lagi. Aduh, banyak betul korang punya cerita Saka ni. Okey. Kejap, jangan laju sangat lah. Bagi saya tu. Mazura Ahmad, tuan minat tak tengok cerita Tamil? Syok. Gila sekali tumbuk 10 terbang. Yang saya suka tengok cerita tu, Bahubali. Bahubali best lah cerita dia. Lepas tu cerita apa tu, yang cikgu perempuan tu, bekas tentera tu, tu syok lah. Okay. Tuan kena ligan hantu kopek dulu. Yelah, tu kisah waktu umur 9 tahun. Kejap, pelan-pelan. Jangan laju sangat. Bagi saya baca ni komen-komen. Okay. Muzaffar Mazlan, petua halau anjing. Tuan, halau anjing apa? Kalau anjing liar ke anjing apa ke? Anjing ni, dia boleh bau kita punya badan kita. Kalau kita takut dengan dia, hormon bau badan kita, dia boleh bau. Sebab tu dia tu kalau kita berani, dia pun tahu. Dia boleh tahu kita berani tak berani. Okay? Zakwan, nak tahu kisah Puteri Gunung Ledang tuan? Tak tahulah, kalau ada saya jumpa, saya boleh masuk Minang dulu. Kan? Muhammad Tarmizi alias, pengalaman tuan paling bermakna semasa bertugas? Banyak. Azizan Ramli, cerita tarik duit tuan. Saya dah cerita dah. Okay? Tahun lepas saya dah cerita dah. Muhammad Zulfan Syazwan, tuan Malaysia ada private army tak? Tidak ada. Okay. Ahmad Fauzi, isim Fatihah tu apa? Minta maaf saya tak tahu. Betul kan? Ni Amara Rahimi tanya ni. Korang tanya Saka, korang ada bela Saka ke? Bagus. Terima kasih. Okey. Hafiz Rahman, dulu dalam ops berminggu dalam hutan, tapak kaki melepuh, ada petua tak? Allahu Akbar. Saya cakap, saya pernah jalan kaki, cuba tanya yang pernah duduk 6 brigade dengan saya. Saya pernah buat, dululah. Apa nama kita panggil dulu? Gonzales. Bukan Gonzales, pasak bumi. Latihan pasak bumi, exercise pasak bumi yang dulu ni, jalan 100 km kan. Saya boleh potong satu brigade 1,400 orang. Saya duduk belakang sekali. Dan saya hanya pakai kasut getah. Kasut getah, kasut motong getah tu.
Macam mana saya buat, nanti saya boleh ajar lah. Tapi sebenarnya salah satu daripada benda yang saya buat ialah disiplin. Setiap 40 minit berjalan, berhenti, buka kasut. Buka kasut, buka stokin, naikkan kaki lebih tinggi daripada badan. Rehat 10 minit. Bagi darah tu turun balik, bagi kaki tu sejuk balik. Buka kasut, buka stokin. Lepas tu pakai balik, jalan balik 40 minit, buat 40 minit, buat balik. InsyaAllah kaki takkan pecah. Tu saya bagi petua tu. Dan memang saya dah terbukti lah benda tu. Muhammad Ruslin Abdullah. Oi, anak nakal aku ni. Dari dulu sampai sekarang berapa markah dah? Entahlah, tak tahulah. Kita abang ni apa ni, hang punya part time ni orang tak handsome. Kan? Mana nak ada markah? Asal-asalnya mungkin 1-2 je kot. 1-2 je markah sepanjang hidup lah. Tak ramai pun. Makwa saya tak ramai. 1-2 je. 1-2 je. Bukan 200. Haris Azraf. Tuan, betul ke setiap ilmu silat ada penjaga untuk belajar silat dia? Mana? Penjaga dia tu cek. Kalau dia belajar kat sekolah, ilmu belajar silat, dia masuk silat kat sekolah, kan? Yang jaga untuk pelajar-pelajar silat tu cikgu sekolah dia. Kan? Cikgu sekolah tu lah menjaga pelajar-pelajar silat tu. Tak ada lah, mana ada. Diana Zul, tuan, kalau jumpa kawanan gajah masa hiking, apa yang perlu dibuat? Berhenti. Duduk diam-diam sebab gajah tu tahu kamu ada di situ. Dan undur jarakkan diri kamu dengan mereka. Jangan nak pergi kacau dia punya anak-anak dia. Jangan nak jekah-jekah dia. Jangan. Buat bodoh je. Dia tahu kamu ada situ. Kan? Okay? Baca balik kisah tentang gajah yang saya dah tulis tahun lepas tu. Ya? Okay. Nizam SID. Tuan, amalan KAF 40 tu boleh diamalkan tak? No comment. Muhammad Farhi. Tuan, Johor Military Force ada training sekali dengan ATM kah? Ada. Mereka ada latihan sekali. Tapi taklah banyak. Tapi adalah beberapa sesi latihan dibuat. Beberapa kursus. Lepas tu banyak kursus lah. JMF akan hantar pegawai tu, anggota dia untuk berkursus dengan tentera kita. Itulah kita satu negara kan, kita tolong menolong lah. Kita tolong dia, dia tolong kita. Macam itulah pusing-pusing. Satu negara. Tina Maslina Abbas. Tuan pernah jumpa orang bunian tak semasa dalam hutan? Entah. Orang duk tanya bunian dalam hutan. Pergilah baca kisah yang saya pernah tulis. Kan? Kita je panggil orang bunian. Dia bukannya orang. Ya? Kita panggil dia bunian. Mereka pun ada bangsa-bangsa dia. Macam kita ada Melayu, Cina, India, Kadazan, Mak Saleh, Korea, Jepun. Kita pun banyak bangsa dalam bangsa. Dalam bangsa banyak pula suku-suku kaum dia. Kan? Memanglah banyak. Samalah. Mereka pun ada bangsa-bangsa. Sama saja. Kan? Dan Allah dah kata, tidak aku jadikan manusia dan jin ini adalah untuk beribadat kepadaku. Sama je. Mereka pun ada baik. Mereka pun ada tak baik. Mereka pun ada mereka punya ketua kampung. Ada tukang buat rumah. Sama je dengan kita. Kan? Cuma bezanya kita tak nampak dia, dia nampak kita. Itu saja bezanya. Okey? Tuan pakai batu cincin permata apa tu? Oh, saya dah cerita dah. Batu ni, ini entah. Orang bagi kita ambil kan? Lepas tu buat cincin. Fikri Yusof, tuan, betulkah orang yang lahir bulan September ni handsome? Saya tak tahulah, tapi saya memang lahir pada bulan September, 15 September. Saya rasa diri saya ni, tak tahulah, korang fikirlah, mungkin handsome ke tak handsome ke. Okey. Pelan-pelan, jangan banyak sangat tanya soalan. Dah berapa ni? Oh, malam ni saya, sekarang sudah sejam suku. Lagi 15 minit Zakwan, tuan pernah terserempak ngapak belang ke? Ya, saya dah cerita.
Pak Belang saya jumpa 3-4 kali, tapi Alhamdulillah. Naim Ilyas, ubat sakit lutut tuan, tulah hang banyak sangat bersenggama, bersetubuh banyak sangat. Memanglah sakit lutut. Kan, kurang-kurang kalah sakit lutut tu. Tak lah, kurang Pergi dekat ni. Dia benda tu kena pergi pakar lutut. Jangan main-main dengan lutut . Lutut, pinggang, dua benda tu orang muda jaga elok. Hafiz Rahman, last soalan tuan. Kalau dulu dalam ops ada ke askar demam? Allah, buat macam lah askar ni. Yalah. Saya faham soalan tu. Ya, askar demam, sakit perut, terberak, apa, cerit-berit semuanya ada dalam hutan tu. Tapi kita kena kena tabah lah, kena tahan lah. Kan? Bukan ada klinik kat tengah hutan tu. Betul tak? Ada bawa ubat pun, ubat-ubat yang kita bawa je. Kan? Kalau kena patuk ular pun, kita kena pandai ikhtiar sendiri nak buat macam mana. Kalau kena patah keliat ke apa pun, operasi tetap diteruskan. Operasi, nama apa operasi? Orang mati, macam kita pergi perang lah. Takkan seorang mati kita nak kena berundur dah. Teruskan juga. Okey. Husna Abdul Wahab, tuan, jin ni akan datang pada orang yang selalu mencabar dan mengancam dia ke? Yalah, dah kamu duk cabar-cabar sangat, ni cabar dia buat apa? Jangan duk cabar dia. Betul tak? Dia pun hidup dia pun kata apa manusia ni, aku duk aman damai, kau boleh cabar aku pasal apa? Sama aja. Kan? Kamu pergi cabar kucing, kucing ke lawan kamu balik. Apa lagi jin, setan, apa semua sama aja. Pergilah cabar kucing yang manja tu, pergi cabar dia. Pergi kacau. Dapat kau kena gigit ni. Dia kena cakar, confirm. Okay? Okay, kejap . Ni soalan ni, bagus. Haris Azraf, tuan, macam mana nak kita kalahkan anjing K9? Kau lupa kalah. Kau kalau nak kalahkan dia. Kan? Anjing K9 polis dan itu memang garang, memang dilatih apa semua tu. Kamu letak bom tepi bom letup pun dia buat tak tahu je. Lebih ganas lagi tu. Tu anjing perang Pulada tu. Anjing perang tentera tu. Anjing-anjing apa ni? Yang tentera punya tu kan? Anjing perang tu. Yang tu memanglah kamu buat apa-apa pun dia buat tak tahu ya. Kalau dia kata bunuh, dia akan bunuh terus . Serah diri je lah, jangan banyak cakap lah. Okay? Sebenarnya ada kelemahan dia, tapi itu rahsia sniper dengan geng tinjau. Saya tak boleh bagi tahu. Berapa minit dah? Okay, 10 minit. Okay, hari ni sejam setengah. Saya bagi Chan. Zam Zaimon, tuan, nak petua tahan maki ada tak? Petua tahan, tak. Petua tahan kena maki. Tak susah, kena banyak latihan. Maki tu. Sebagai contohnya, pergi cari pasal dengan orang perempuan. Pergi cari kat pasal dengan orang perempuan. Kan? Ini untuk latihan tahan maki ni. Cari pasal dengan orang perempuan, lepas tu kau diam. Buat muka tak bersalah, buat bodoh. Biarlah perempuan tu papu, kau buat bodoh, kau tengok TV. Tunduk kepala, jangan banyak cakap. Itu latihan tahan maki tu. Okay? Tu petua dia. Tuan, saya minum air tiba-tiba pecah cawan. Adakah dituju ke kita atau lalu saja? Dia antara dua. Antara dituju pada kamu ataupun dituju pada kedai tu. Kan? Saya kena 6 kali benda tu. Kan? Saya pernah, ini kisah dekat Johor Bahru. Nak dengar cerita, kita cerita. Waktu tu saya buat jurulatih dekat Pulada, Johor Bahru. Satu malam tu saya keluar ke Ulu Tiram. Ke Pekan Ulu Tiram, biasalah. Malas nak makan dalam camp, makan kat luar. Kononnya banyak duit. Pergilah kat kedai. Sampai-sampai, saya order lah. Dek, bagi nasi goreng kampung 1, Melo panas 1. Okay? Dia pun masak, hantar. Nasi goreng Nasi goreng kampung dengan telur, nasi goreng kampung dengan telur mata. Saya masih ingat lagi. Dia pun hantar.
Saya pergi berdua ni dengan kawan saya. Lepas tu ada orang telefon saya ada kat ni, saya pun pergi jauh sikit daripada meja, saya cakap. Saya cakap sekejap ya. Saya cakap, nasi tu sampai. Elok nasi tu sampai je, saya ambil nasi, saya letak dekat bibir. Letak nasi ni sampai ni dengan air tengah panas tu, panas, beruap-uap tu kan. Panas, uap. Bau masak. Saya letak kat bibir. Saya letak kat bibir, nasi yang panas tu jadi sejuk. Saya letak balik. Saya ambil air. Air tu, air macam ni. Tengah berasap tu kan. Saya ambil, letak Milo panas. Letak dalam mulut. Air tu sejuk. Sedangkan ni berasap. Terus saya letak, saya ludah balik air tu pelan-pelan. Saya panggil, "Dek, sekejap. Tolong bungkus nasi dengan air ni sekejap." Lepas tu adik tu pun datang lah. Perempuan tu datang lah. Waiter tu kan. Dia pun bungkus. Lepas tu adik bayar. Saya balik bilik. Saya balik bilik. Saya mandi. Basuh mulut. Gosok gigi apa semua ni. Mandi. Kan. Lepas tu semayang lah apa semua. Lepas tu ke perut lapar. Tak makan lagi kan. Lepas tu sebab saya duk rasa tak sedap dah pasal nasi tadi. Dengan tu. Polistrin tu yang bawa nasi tu. Saya buka. Dah berulat-ulat. Kamu bayangkan, saya bau nasi tu baru digoreng tak sampai 1 jam yang lepas. Dah berulat-ulat. Keluar ulat-ulat. Tapi saya tak mau cakap kata kedai tu yang buat ke apa kata. Kita tak tahu. Kadang-kadang orang anaya kedai tu. Atau orang nak cuba saya ke siapa. Mana kita tahu kan. Tapi Alhamdulillah lah petua-petua yang saya amalkan tu. Alhamdulillah. Apa ni, saya dapat tahu awal lagi lah. Sebab itulah dalam hidup ni, hati manusia ni lain-lain. Kan? Nampak je sama tapi macam-macam jenis manusia. Okey, tu satu cerita lagi malam ni. Andy Super, cakap sabar batuan. Ya, boleh bah kalau kau. Aku layan bah sama kau. Kan? Yon Amirul, tuan pernah bertapa ke? Entahlah. Rosidi Sulaiman, tuan ada petua tak kena patut dengan ular berbisa dalam hutan? Okey, saya dah bagi dah pada yang lepas. Saya dah bagi dah. Iaitu petua dia cari ibu garam. Kalau tak ada ibu garam sangat, ambil garam dapur pun tak apalah. Aduh, susah sangat. Cari garam dapur pun tak apa. Okey. Lepas tu, letak cepat-cepat. Letak dalam air. Baca Al-Fatihah pada air tu. Minum. Okey. Lepas tu dekat yang kena patuk tu, kesan kena patuk tu, bacakan ayat dia. Wa idza batashtum jabbarin. Wa idza batashtum jabbarin. 3 kali. Okey. Tu ludah. Ludah itu. Ini untuk first aid macam mana pun kena cari juga. Macam kami dah hutan kan. Buat itu dulu. Sekurang-kurangnya kalau Allah kata okey tawarkan sikit ular tu kan, rezeki kita lah. Kalau Allah kata nyawa kau takat tu matilah kamu. Itu cerita dia. Bukan susah pun. Okey berapa minit dah? 5 minit lagi. Dama Sipa, tuan pernah turun muar tak? Saya biasa turun muar. Makan mi Bandung muar. Dulu sebelum saya nak kahwin dengan ustazah, kan? Saya punya calon dulu orang muar lah. Orang Parit Ibrahim. Saya duk ulang alik kat muar tu. Kan? Teringat muar tu. Kalau tidak, aku dah kahwin dengan orang muar. Kan? Jadi orang muar. Aduh. Kan? Kenangan manis kau dan aku takkan romantik lah pula dah. Wati Ismail, pendapat tuan PKP ni. Alah, PKP bosan lah hari-hari kita PKP lah, COVID. Alah, kalau PKP ni lanjut sampai 2 bulan pun kita nak buat macam mana? Kita layan je lah, sondol je lah. Selagi kita bangun, tangan boleh sampai dekat sini, okey. Kita kontrol diri kita happy lah.
Tak boleh buat apa-apa pun. Tak boleh buat apa pun. Muhammad Farid Fizwan Kasim. Gunung mana yang tuan paling best kali tuan daki? Gunung mana yang paling best saya pernah daki? Gunung-gunung di dunia ini tidak dapat menandingi gunung yang berada kepada orang perempuan. Entahlah nak cerita gunung mana saya pun tak tahu. Kan? Okey, kejap-kejap nak baca soalan. Muhammad Amirul Matnawi, tuan, kayu-kayu contohnya Raja Kayu dan Rotan Songsang ada kelebihan betul ke? Okey, dengar betul-betul. Jaga iktikad betul-betul. Jangan kita ikut sedap hati je, batu kayu tas lah, inilah. Ni, benda ni ada kelebihan, batu tu ada kelebihan. Benda tu semua asbab saja pun. Kan, la haula la quwata illa billah. Kuasanya datang daripada Allah, bukan datang daripada segala jenis makhluk, batu, kayu, apa benda ke, tak ada kuasa langsung. Okay. Sebagai contoh, ni macam batu ni. Batu cincin, cantik kan? Ini diberi oleh Raja Jin tu, batu ni. Raja dia, bukan ketua kampung, raja dia bagi pada saya. Pun saya tak peduli. Nak kata ada kelebihan apa ke, tak ada. Saya pakai sebab nampak cantik. Saya suka warna dia, saya pakai. Saya ikatlah cincin ni dengan perak orang Kelantan buat. Ikat batu ni. Itu je. So, jangan fikirlah Raja Kayu lah, Rotan Songsang lah, kayu tas lah, itulah, inilah. Jangan, hati-hati. Lari itikad kamu habis. Semua kamu punya dosa, kamu punya pahala semua habis, kosong. Kan? Sehingga Allah panggil apa? Syirik kecil. Syirik kecil lama-lama je syirik besar. Hati-hatilah, oi, benda-benda macam tu, oi. Okey. Kejap lah. Berapa minit ni? Lagi 2 minit. 2 minit je. Tuan dah pernah masuk op kat Gubir tak? 7 kali. 9. 9 kali op Gubir. Pengalaman dulu. Tuan baca apa masa bertapa? Waktu bertapa, waktu semayang kita semayang, waktu tidur kita tidur, waktu zikir kita zikir lah. Baca apa? Takkan nang kuti nang kui kuti kui, nang kuti nang kui kuti kui. Hei mambang putih mambang kuning. Tak ada lah. Itu kan cerita-cerita lawak. Dia waktu zikir kita zikir, waktu tidur kita tidur. Okay? Okey, lagi 1 minit setengah. Virus. Nama virus. Apa beza senjata tak? Ada beza senjata tak antara penembak kidal dengan penembak tangan kanan? Saya tembak tangan kanan dan saya tembak tangan kiri. Dua-dua sekali. Okay? Senjata tidak berbeza. Senjata apa pun tak apa. Yang membezakannya adalah cara orang tu menggunakan senjata. Itulah dia. Okay? Nia Raudah. Kat sini ada tak Ami yang single? Saya single 3-0. 3-0 lagi. Nia Raudah, kenapa kau tanya orang lain? Tanyalah sini. Apalah. Masuk Facebook saya tak pandai jaga hati. Bodek lah ni tuan rumah dulu. Goda-goda lah tuan rumah dulu. Baru kita boleh. Dah. Gurau. Jangan marah. Saya ni kuat bergurau. Jangan ambil hati lah. Nanti girlfriend saya marah pula. Kan? Saya ada girlfriend ke? Nanti girlfriend saya marah. Syazwan Arami. Tuan betul ke badak? Kenapa duk tanya pasal jin setannya ni? Kejap tanya benda lain pula. Muhammad Sabri Awang. Tip bernafas lama dalam air. Sebab ada orang boleh bernafas lebih 3 ke 4 minit. Okey, saya pernah berkawan dengan beberapa orang pegawai Pascal yang hebat-hebat. Dan saya pernah jumpa dengan geng bajau laut. Ataupun suku kaum bajau laut yang dekat Sabah. Saya pernah belajar mereka teknik-tekniknya. Salah satunya pernafasan ni mereka telan. Mereka telan udara. Udara tu nak keluar, dia telan balik. Nak keluar, telan. Saya pun paling lama dalam maksimum 2 minit je. Saya boleh tahan. Saya tak susah. Tapi mereka tu, tak ada ginsang apa ke. Tapi benda tu memerlukan latihan. Dia memang perlukan latihan. Dia tak ada cara lain dah. Okay? Latihan dan teknik lah.
Okey. Rosli Makderos, tuan betul ke orang lelaki lepas umur 40 makin gatai? Orang perempuan yang cakap ha ha. Orang lelaki lepas umur 40 makin gatai? Salah. Orang lelaki ni dia start gatal waktu bila tau? Waktu dia akhir balik. Elok dia akhir balik saja umur 13 lah, umur 14 ke, dia terus gatai. Kan? Cuba tanya orang lelaki semua. Betul ke tak betul? Kalau kita tahu nikmatnya berkahwin tu, kan? Kalaulah kita tahu nikmatnya berkahwin tu, kan? Confirm akhir-akhir balik je nak minta abah nak kahwin terus. Betul. Orang lelaki ni dia bukan dia tak ada tamat tempoh, dia tak ada pemula. Dia start daripada dia kenal benda tu sampai dia mati dia gatai. Okey. Kan orang lelaki ni tengah nazak nak mati dan tengok janda cantik lagi. Weh, lawa tu. Biasa orang lelaki nama pun lelaki dia memang macam tu. Kan? Orang lelaki tak ada tarik expired. Ni faham tak orang perempuan? Orang perempuan je ada tarik expired. Marah. Tengah-tengah malam marah. Orang perempuan ni tengah-tengah malam nak marah. Jangan marah sangat. Okey. Okey, sekian saja. Sudah 1 jam setengah dah ni. Terlalu lama dah. Okey, dah terlalu lama dah. Cukup lah ya. Saya dah bagi banyak berapa tu. Saya minta maaf kalau saya bergurau kasar. Ataupun saya bergurau berlebih-lebihan. Macam biasalah. Nama pun sesi minum kopi kan. Minum teh. Mengeteh waktu PKP. Kita pun bosan. Betul tak? Jadi sama-sama kita bosan. Sama-sama kita bergurau senda. Sama-sama kita release tension. Kalau besok ni atau lusa Perdana Menteri kata, okey sambung PKP lagi sebulan, kita pun angguk je lah kepala. Nak cakap apa lagi, kita pun layankan saja. Apa yang kita mampu buat ialah kita tengok diri kita sendiri, kita jaga keluarga kita yang ada dalam rumah. Dan kita pun tengok-tengokkan juga jiran yang ada dekat sebelah-sebelah rumah kita. Jangan lupa jiran-jiran kita tu ya. Jangan lupa kawan-kawan kita. So insyaAllah kalau tak ada apa, besok malam kita kita sambung lagi. Saya ucapkan selamat malam pada semua. Okey? Kepada semua. Kalau nak live lagi besok malam Jumaat. Tak boleh lama-lama live. Besok malam. Malam Jumaat. Kan? Tengoklah. Kalau jalan cerita dekat TV tak syok, saya buat live besok malam. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya halalkan semua ilmu dan petua yang saya pernah bagi. Kan? Sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.